Majlis mempersilakan kepada Presiden Perantau, iaitulah Profesor Dr. Kamruzaman Yusof untuk menyampaikan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'un linnas wa liya'lamallahu man yansuruh wa rasulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang dikasihi dan dihormati saudara pengurusi majlis, yang berhormat mulia Datuk Raja Kamarul Bahrain, Ahli Parlimen Kuala Terengganu, ahli-ahli Parlimen yang lain dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu, yang dikasihi dan dihormati Yang Mulia Tengku Ibrahim Tengku Ismail, Tengku Seri Paduka Raja, ahli-ahli panel, dewan kehormat, ahli-ahli perantau dan juga bukan ahli perantau yang mari hari ni, ada saya tengok ya. Dan seterusnya, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pertamanya, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini di Dewan MPAJ untuk sama-sama membincangkan satu tajuk yang pada setengah orang dia kata kecil, ya. Tajuk tak jadi kudi gata. Orang Terengganu kata, ya. Tak ada kudi, tak ada gata, ya. Apa duk geger-geger, duk sibuk-sibuk, ya. Tetapi kepada perantau, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian, saya sebut tadi ayat Al-Quran menjadi satu hikmat yang besar mengapa biji timah yang suatu masa dulu menjadi suatu perusahaan yang besar di Ulu Kemamang, ya. Yang berhormat Kemamang tak mari hari ni, ya. YB Hanafiah. Kalau dia mari saya nak syarah bab biji timah di Ulu Kemaman, ya. Kerana kawasan Ulu Kemaman juga adalah merupakan kawasan yang penting yang menjadi antara pusat kegiatan mencari biji timah dan juga magnesium dan juga wolfram, ya, sebagai kesinambungan daripada disebut the Eastern Belt, daripada Sungai Lembing, Ulu Kemamang, lepas pada tu Bukit Besi aka Ulu Dengung, ya. Begitu juga dengan Kuala Berang. Ada juga projek, ya, nanti dulu, ya. Sebab setiausaha kita orang Kuala Berang saya sebut tadi, dan yang baca sajak juga orang Kuala Berang nampak sedih, ya. Sebaik tak menangis ya tadi. Kalau kita lihat apa yang saya sebut dalam Al-Quran tadi, satu-satunya biji yang disebut dalam Al-Quran ialah biji besi. Kerana besi dikaitkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kekuatan yang tertentu yang tak ada kepada biji-biji yang lain. Satu. Yang kedua, dia sebutkan biji besi juga memberi manfaat kepada manusia. Dua. Yang ketiga, biji besi dikaitkan dengan waliya'lamallahu man yansuruh. Dikaitkan dengan Allah SWT mengetahui orang-orang yang bekerja dan berjihad untuk membantu menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu mengatakan biji besi ini tak penting, kita kata sebenarnya biji besi disebut secara khusus di dalam Al-Quran dan mempunyai kaitan dengan orang yang mencuba untuk mempertahankan biji besi. Dalam konteks kita bukit besi adalah mempunyai kaitan dengan man yang suruh, sesiapa yang menolong agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah SWT menyebutkan dalam ayat itu, innallaha qawiyyun aziz.
Sesungguhnya Allah SWT maha kuat. Sama dengan sifat yang ada kepada biji besi itu kuat. Dan Al-Aziz sangat mulia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan hormati sekalian. Apabila kita bercakap tentang sejarah Bukit Besi, nasib saya agak baiklah. Kerana tahun 69 saya duduk di Dungun. Sekolah Batu 48. Bukan nak lawan Pok Zul. Duduk di Jalan Bunga Raya. Ya, kat mana tahu Jalan Bunga Raya tak ingat dah. Tanya YB dia tahu kot. Kawasan pilihan raya dia. Dan pada masa itu, setiap orang di Dungun kalau tak pergi ke Bukit Besi, terutama hujung minggu, dia kira komang. Ya. Sebab apa? Seperti yang disebutkan tadi, yang digambarkan tadi, Bukit Besi adalah merupakan suatu tempat yang sangat dipandang tinggi oleh masyarakat di Dungun terutamanya. Dan saya yang duduk di Terengganu pun, bila pergi ke Dungun, ya boleh kata hampir setiap bulan kita naik kereta api free. Apa yang disebutkan tentang kelebihan Bukit Besi ialah walaupun yang syarikat itu dikuasai oleh EMMCO yang disebutkan tadi, tetapi mereka sangat menjaga kebajikan. Ya, yang pertama ialah selain daripada sekolah free, dia bagi elektrik free, dia bagi air free, dan banyak lagi kemudahan-kemudahan lain yang percuma. Ya, walaupun syarikat yang menguruskannya adalah syarikat orang putih. Saya masih ingat, ya, bila pagi-pagi kita keluar, ya, cuacanya sangat sejuk pada masa itu. Ya, jadi orang putih pun bila cuaca sejuk, dia pakai seluar pendek, ya, kemudian dia pakai stokin, dia pakai kasut, dia round kawasan. Ya. Itu perangai orang putih lah. Dan ada juga ramai orang Melayu yang ikut macam orang putih masa itu. Ya. Kawasan itu adalah merupakan kawasan yang sangat sangat orang putih panggil lukratif, ya. Ya, sangat kaya. Semua kemudahan-kemudahan disediakan dan ianya menjadi satu sejarah yang hitam, ya, kepada rakyat Terengganu dan khususnya di Dungun dan juga di Bukit Besi. Kerana apa? Kerana apa yang berlaku sekarang ini jauh berbeza dengan apa yang berlaku pada suatu masa dulu. Walaupun pihak Sultan telah memberikan, ya, kuasa kepada seorang kerabatnya yang disebut sebagai Tengku Abu Bakar, ya, untuk diberikan lesen dan seterusnya bergabung dengan Wong Xing ke China, ya, kemudian bergabung pula, berkongsi pula, ya, mula-mulanya syarikat daripada Jepun, selepas pada itu syarikat British ambil alih, dan selepas daripada itu syarikat daripada Amerika Syarikat datang. Daripada tahun 61 disebutkan tadi, sehingga tahun 64, Bukit Besi merupakan pengeluar biji besi yang terbesar di dunia. Ya, kita tengok maklumat yang ditulis itu, kawasan itu, walaupun kawasan yang sangat kecil, yang diberikan konsesi, iaitu 360 hektar saja lebih kurang, kawasan yang digazetkan, tetapi menunjukkan kepada kita bagaimana kawasan itu adalah merupakan kawasan yang sangat terkenal. Ya, tengok gambar peta dia tunjuk tadi, daripada peta dunia kepada Southeast Asia, kemudian dia pergi ke Melaya, kemudian dia pergi ke Terengganu, lepas pada Terengganu dia pergi ke Dungun, kemudian dia zoom lagi ke Bukit Besi. Selepas daripada Bukit Tebuk ditebuk, ya, saya masih ingat lagi bila kita naik kereta api ramai-ramai tu, ya, jaga kejam mata belaka, dia kata, tuk kata, kejam belaka jangan celek, dia kata, sebab gelap dia kata, nak lalu ke Bukit Tebuk. Ya. Dah lah gelap, lepas tu dia suruh tutup mata pula. Kita pun tak faham, ya. Ya. Macam orang tua-tua dululah, jangan makan ikan, ya, jangan makan kepala ikan, ya. Jangan makan tulang, ya. Ya, jangan menjahit pada waktu malam, macam-macam, ya. Petua yang diberikan oleh orang tua, termasuklah yang saya sebut tadi, bila nak masuk Bukit Tebuk, dia suruh pejam mata belaka, dia kata. Ya, kalau dak nampak hantu lah, nampak macam-macam lah orang tua, akalan orang tua, ya. Sekarang ni yang ramai depan saya ni orang lama, bukan orang tua, ya. Orang tua semua dah tak ada, ya. Dan yang ada sikit-sikit ni pun RTV, rehat tunggu mati, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan hormati sekalian, apa yang akan kita dengar nanti dalam pertemuan kita pada pagi ini, insya-Allah akan memberikan suatu pencerahan khususnya kepada orang muda. Bukan saja kita nak mengimbau sejarah yang berlaku, tetapi untuk kita melihat semula, ya, sejauh mana
keupayaan ataupun kelemahan kerajaan yang ada sekarang ini sehingga menyerahkan konsesi kepada beberapa syarikat, dan oleh kerana musim ini, zaman ini adalah zaman internet, ya, global village, kampung besar, semua maklumat yang ada mengenai dengan Bukit Besi, sama ada dari segi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat, ataupun manusia mana yang dapat apa, mengapa mereka dapat, mengapa kita tak dapat, ya, alhamdulillah kita dapat pencerahannya, dan insya-Allah dia akan memberikan bantuan kepada kita untuk melihat apa yang berlaku dalam konteks di Terengganu secara umumnya, dan juga di Bukit Besi secara khususnya, ya, dengan cara yang lebih adil dan cara yang lebih menasabah. Kita tidak menuntut bulan dan bintang. Ya, kita tak minta semuanya akan dapat kepada perantau sebagai contohnya, ataupun semuanya dapat kepada pihak-pihak tertentu. Tetapi yang nak kita tengok, yang nak kita perhatikan ialah supaya pembahagian ekonomi yang ada di negeri kita dapat dikongsi oleh seluruh rakyat. Ya, semua manfaatnya insya-Allah, ya, akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, termasuklah kita perantau. Kita alhamdulillah orang cerdik pandai yang duduk di KL ni. Saya rasa yang duduk KL, orang Terengganu, perantau ni tak ada yang jadi orang Kelauk, tak ada nelayan. Dan tak ada juga yang kerja yang biasa. Biasanya yang mari ke Terengganu ni, ataupun yang kahwin dengan orang Terengganu, dia pilih orang-orang Terengganu yang cerdik-cerdik belaka. Ya, Prof Zainal Kidam, tengok, walaupun dia orang luar, tapi dia pilih orang cerdik. Sebab tu dia mari sini, ya. Jadi saya sebut, tuan-tuan dan puan sekalian, kita berharap dengan kehadiran jumlah yang ramai, lebih daripada kerusi yang kita target, ya. Jangan kata jumlah besar tu maknanya 2,000 orang, ya. Kita tak nak 2,000 orang ramai-ramai, sangat susah juga. Kayak kita tak cukup nasi dagang. Yang kita nak ialah supaya tuan-tuan yang hadir, ya, alhamdulillah, dengan kehadiran yang sejumlah yang lebih ramai daripada yang kita jangkakan, ya, akan dapat memberi manfaat kepada kita. Dan seterusnya, tuan-tuan adalah penulis, tulis saja dalam blog, tulis saja dalam dalam Twitter, ya, tweet saja, kemudian boleh tulis, ya, dalam internet dan sebagainya, supaya kita dapat berkongsi maklumat berdasarkan kepada fakta-fakta yang betul dan tepat, insya-Allah, yang akan disediakan oleh pembentang kita yang telah kita jemput, ya, sama ada daripada Terengganu, ya, ataupun daripada luar Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, saya sekali lagi mengucap banyak terima kasih kepada pihak panel jemputan yang sudi menerima jemputan daripada pihak kami, dan saya juga mengucap terima kasih kepada semua yang hadir, dan terima kasih yang tidak terhingga kepada saudara Awasi and the Gang, ya, yang memperkemaskan program kita dengan baik. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, program kita akan berakhir tengah hari. Jangan balik dulu, nasi dagang telah tersedia. Pulut lepa saya pun tak pasti ada ke tak. Pulut lepa ada ke? Pulut lepa tak ada, pulut lepa tak ada. Tok Haji Serban ada. Jadi orang luar Tok Haji Serban ni susahlah, sebab dah lah Tok Haji pergi Mekah, ya. Kemudian pakai serban pula, lepas tu kena makan, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa setakat itulah yang dapat saya sampaikan, ya. Segala kebaikan dan kesempurnaan adalah daripada Allah SWT, kelemahan dan kekurangan daripada pihak kami mohon maaf. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Presiden Persatuan Anak-anak dari Terengganu di Perantauan, Profesor Dr. Kamrul Zaman Yusof.